yang mana ianya bermula bagaimana anda nak mendapat badges untuk aktif. Okay? Yang mana untuk Apple Teacher Portfolio ni kita ada 3 bahagian, iaitu aktif, explore dan apply. Bagi yang baru join, untuk makluman anda, untuk anda mendapatkan badges Apple Teacher Portfolio, dia tak sama dengan Apple Teacher Certificate untuk badges, di mana Apple Teacher Certificate ni lebih kepada bagaimana anda nak mengetahui penggunaan aplikasi di dalam iPad anda. Macam mana nak guna Pages, macam mana nak guna Numbers, macam mana nak guna iMovie, macam mana nak gunakan Clips dan sebagainya. Tetapi untuk Apple Teacher Portfolio, alright. Jadi untuk Apple Teacher Portfolio ni pula, di mana dia akan guide anda bagaimana anda nak mereka bentuk pembelajaran. Lesson design, okay, lesson yang mana active lesson, explore lesson, dan bagaimana nak apply lesson anda. So ianya adalah lebih kepada bagaimana anda mengintegrasikan penggunaan iPad anda dalam classroom. Okay. Jadi pada hari ini saya tidak mengira masa, saya serah. Mari kita lihat Ustaz untuk sesi yang slide seterusnya. Boleh ya? Okay. Ini adalah di barisan presenter. Okay. Kita ada 4 orang, sebanyak 4 sesi, seorang satu sesi. Dan the next, hari ini giliran Ustaz Faiz lah. Yang ini adalah seperti biasalah untuk tata cara. Kita mohon jasa baik anda semua supaya maklumat anda bahawa sesi ini adalah dirakam, dan bagi mereka yang terlepas ataupun yang baru join ataupun yang tidak dapat mengikuti sepanjang sesi, ianya ada dirakam dan kita letakkan di Apple Professional Learning Malaysia punya YouTube channel. Okay, so nanti kita akan share dia punya link lah. Next. Okay, dan pastikan anda mutekan pastikan mikrofon penonton anda adalah dalam keadaan mute senyap lah. Maknanya sama ada iPad ke, di MacBook ke, okay, ataupun di iPad, supaya kalau boleh anda mutekan. Okay, next. Seterusnya kita akan lihat bahawa semasa sesi sedang berlangsung, penonton boleh mengajukan soalan pada ruangan chat lah, yang mana tim teknikal akan cuba bantu, okay, menjawab segala soalan-soalan anda di dalam chat. Dan sekiranya ianya perlu dijawab oleh presenter, kita akan moderate akan sampaikan kepada presenter lah untuk mengulang ataupun menjawab soalan-soalan pada chat nanti. Okay, next. Sesi soal jawab akan dibuka di akhir sesi. Okay, macam biasa. Next. Dan anda tidak digalakkan menggunakan perkongsian skrin, okay, share screen semasa presenter sedang membuat present. Next. Dan pautan kehadiran akan diberi pada akhir sesi nanti, insyaAllah. Okay. Alright, jadi hari ini tibalah giliran presenter kita, iaitu Muhammad Faiz Fatullah bin Kadir. Beliau sekarang ni sedang mengajar di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu, Marang, Terengganu, yang mana sesi beliau pada malam ini berkaitan dengan Apple Teacher Portfolio dari topik Explore. Okay, jadi saya serahkan kepada Ustaz untuk mengendalikan sesi kita pada malam ini. Silakan. Okay. Okay, kita sound check dulu. Boleh dengar suara saya? Ya, Ustaz. Sangat clear. Bagus. Okay. So, tanpa melengahkan masa, jom kita mula. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua tuan-puan, guru-guru, cikgu-cikgu yang ada bersama dengan kami pada malam ini. Jadi, first of all, saya ucapkan terima kasih pertama sekali kepada moderator, Cikgu L. Seterusnya, saya sebelum kita pergi lagi jauh lah, ya, saya nak ucapkan tahniah bagi mereka yang telah bersama-sama dengan kami dalam program Journey to Become an Apple Teacher sehingga ke sesi yang ketiga ini bersama dengan kami, tak putus daripada minggu lepas. So saya ucapkan tahniah dan terima kasihlah, okay, daripada pihak kami. Kemudian saya juga nak ucapkan tahniah juga sebab
dalam grup Telegram Becoming Apple Teacher tu, saya tengok dah ramai di kalangan kita ni yang telah mendapatkan Apple Teacher Certification. Wow, tu satu perkara yang sangat menarik dan sangat hebatlah bagi pencapaian untuk diri kita. Ya, dan saya juga ucapkan selamat datang bagi mereka mungkin ada yang masih lagi belum mendapatkan Apple Teacher Certification tu. Saya ucapkan selamat datang dan anda akan bersama-sama dengan saya pada malam ini, okay, dalam sesi ataupun sesi yang ketiga iaitu Apple Teacher Portfolio untuk part ataupun bahagian Explore. So sebelum tu saya perkenalkan diri saya seperti mana yang telah diperkenalkan oleh Cikgu L sebentar tadi. Okay, saya adalah Muhammad Faiz Fatullah. Sekarang ni sedang bertugas di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Marang dan anda semua boleh panggil saya sebagai Ustaz Faiz pun boleh, Cikgu Faiz pun boleh. Dua-dua saya guna semuanya. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom kita mula dan kita tengok apa yang menarik dalam sesi pada malam ini. Okay, so tuan-puan, cikgu-cikgu sekalian, okay, dalam journey ataupun perjalanan kita ni untuk menjadi seorang Apple Teacher, sebenarnya kalau anda dah berjaya mendapatkan Apple Teacher Certificate, so maksudnya anda sudah menjadi sebahagian daripada the best teacher of the world. Sebab apa saya katakan demikian? Kerana bukan semua orang yang boleh berjaya mendapatkan Apple Teacher Certificate itu untuk sama-sama tujuan kita apa? Yang pertama sekali adalah tujuan kita untuk mentransformasikan pendidikan kita. Kita sebenarnya menggunakan iPad ataupun saya sebut secara umum iaitu teknologi. Dengan kita mendapatkan Apple Teacher Certificate itu, kita telah menguasai sebahagian daripada perjalanan kita untuk menjadi seorang Apple Teacher. Tetapi tuan-puan, cikgu-cikgu sekalian, Apple Teacher ni dia bukan sekadar kita mendapatkan sijil ataupun sertifikat yang kita kejar, tetapi perjalanan yang seterusnya yang perlu di map ataupun perlu dilalui oleh seorang yang bergelar Apple Teacher ni, dia kena mahir bagaimana cara untuk kita integrasikan kemahiran yang kita dapat dalam Apple Teacher Certificate tu untuk kita integrasikan teknologi tu, kita ubah dan kita masukkan ke dalam lesson kita dengan menggunakan kreativiti kita sendiri. So itu adalah satu elemen ataupun bahagian yang akan disentuh pada malam ini. Sebenarnya tuan-puan, cikgu-cikgu sekalian, kalau dah pernah join untuk sesi yang lepas bersama Ustaz Rifki, sebenarnya anda dah masuk ke dalam part itu, iaitu part bagaimana kita nak gabungkan teknologi yang kita dah kuasai itu dengan Apple Teacher Certificate itu dengan pedagogi yang akan kita laksanakan dalam kelas kita. Okay? So sekali lagi saya nak recap balik apa yang ada dalam Apple Teacher Portfolio ini. Okay, dia ada 3 framework ataupun kita panggil sebagai 3 kerangka ataupun kita boleh panggil sebagai 3 fasa lah, 3 phase. Okay, yang pertama, minggu lepas kita dah sentuh iaitu Ustaz Rifki sebagai presenter telah sentuh berkenaan dengan Activate. So dalam Apple Teacher Portfolio ini, kerangka yang pertama adalah Activate. Activate ni apa? Activate ni adalah untuk kita introduce a new idea baru ataupun kita nak activate prior knowledge. Kita nak aktifkan student punya pengetahuan yang sedia ada. So secara ringkasnya, apabila kita lakukan aktiviti Activate ini, dia akan lebih kita nak trigger student kita ni supaya dia excited dengan a new lesson, a new topic ataupun a new konsep yang akan dia belajar. So selepas kita activate, kita beralih kepada kerangka yang kedua dalam Apple Teacher Portfolio iaitu kita ada Explore. So Explore ni secara ringkas ni nanti saya akan terangkan lagi mendalam adalah bagaimana kita tolong guru ni. Sebenarnya dia fungsi dia adalah sebagai facilitator. Dia nak tolong facilitate
student dia ni untuk dia student-student ni dia boleh explore new information, dia boleh connect a new ideas, a new concept, dan di samping dia ni boleh mendalamkan lagi pengetahuan dia dalam konsep yang dia baru belajar tu. Okay, so the last part dalam Apple Teacher Portfolio ini kita panggil sebagai apply. Okay, so dalam apply ini adalah merupakan satu orang kata aktiviti yang mana students ni akan gabungkan pengetahuan ataupun apa yang dia telah lalui dalam activate dan juga explore, maka dia akan present, dia akan create, dia akan cipta satu benda lah dalam fasa ataupun kerangka yang ketiga, iaitu apply. Okay, so anda semua bersama dengan malam ini, bersama dengan saya, kita akan sama-sama, kita akan tengok bagaimana explore yang dikatakan explore ini dalam Apple Teacher Portfolio. Okay, so tuan-puan, cikgu-cikgu sekalian, dalam explore ni, kalau kita first sekali kita buka kepada page Apple Teacher Portfolio ni, dan kita tekan dekat bahagian explore tu, dia akan keluar satu kenyataan. Dia akan keluar satu statement seperti ini. Okay, seperti yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, iaitu explore is meaning, kalau dalam ringkasan dia, practice new learning. Mempraktikkan pembelajaran yang baru. Okay, so penjelasan dia lebih kurang seperti inilah. Okay, foster more in-depth understanding while students are building knowledge. Maksud dia apa? Maksud dia, kita ni sebagai seorang guru ni, kita nak memupuk pendekatan pemahaman yang mendalam, okay? In-depth understanding. Okay? Sementara pelajar kita tu sedang membina ataupun sedang meningkatkan pengetahuan dia. Okay? So, kita ni lebih kurang ibarat sebagai seorang designer ataupun scaffolder. Okay? Kita bina, kita guide student kita daripada A to B, C to D, sehinggalah dia ni berjaya memahamkan konsep yang baru dia belajar. Di samping yang paling penting di sini adalah kita highlight perkataan in-depth learning ataupun in-depth understanding. Itu yang paling penting dalam konsep explore. Dan and help them experiment with different ways to synthesize and communicate information. Dan kita ni sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru dan sebagainya, apabila kita nak pupuk pendekatan pemahaman yang mendalam bagi konsep ataupun subjek ataupun lesson yang kita ajar kepada student kita itu, kita akan tolong student ini dengan eksperimen. Okay, apa maksud eksperimen? Maksud eksperimen di sini kita boleh katakan sebagai kita guide student kita ini untuk mereka ini mencuba eksperimen, mencuba with different ways, dengan pelbagai pendekatan, dengan pelbagai cara dan kaedah to synthesize and communicate information. Hasilnya apa, tuan-tuan? Hasilnya apabila kita dah berjaya bawa pendekatan yang berbeza, kita tolong student kita ni, kita tolong dia untuk dia cuba cara A, cara B ataupun aktiviti A, aktiviti B seperti mana yang ada dalam aktiviti dalam explore ni, maka mereka ini akhirnya mereka akan berjaya synthesize, gabungkan, put together pemahaman, understanding yang diorang sedang belajar. Okay? Dan and communicate information. Dan akhirnya mereka boleh sampaikan balik. Itu yang menjadi fokus utama dalam explore. Okay? Seperti contoh, saya bagi contoh secara ringkas, kalau kita nak mengajar topik pantulan cahaya. Ini sekadar teaser je dulu. Okay? Untuk kita mengajar topik pantulan cahaya, okay, kita akan minta student, kalau contoh di fasa ataupun kerangka aktiviti itu, kita boleh trigger mereka ni dengan, okay, student sekalian, cuba ambil gambar selfie anda di hadapan cermin. Ataupun cuba ambil gambar dengan rakan anda di hadapan cermin dan sebagainya. Okay. So, diorang masih lagi belum mengenali konsep, tetapi kita nak trigger mereka, kita nak excitedkan mereka untuk konsep yang seterusnya. So kita masuk kepada explore. Apabila di explore ini, mereka akan, ingat tak saya sebut tadi, apabila kita nak tolong mereka ni cuba pelbagai pendekatan. So mereka ni
mungkin mereka ni akan pantulkan, ambillah torchlight dan sebagainya, lampu suluh dan sebagainya. Okay, dia pun try, suluh dia pun suluh dekat dinding. Okay, dia pun suluh dekat lantai. Dia pun suluh dekat kertas. Dia pun suluh dekat cermin dan sebagainya. So dia orang akan bereksperimen di situ, mencuba pelbagai perkara. Akhirnya mereka di dalam explore ini mereka akan faham sendiri. Oh, rupa-rupanya kalau saya pantulkan di sini, cahaya tidak terpantul di sini, sini. Okay. So dalam masa yang sama mereka ini sudah mengeksplorasi, sudah meneroka pemahaman ataupun konsep tentang pantulan cahaya. So itu adalah sebagai satu contoh, bagaimana konsep explore. So nanti kita akan nampak contoh-contoh yang diberikan di dalam Apple Teacher Portfolio punya page. Nanti kita akan tengok satu-satu. Tuan-puan, clear setakat ni? Kalau clear boleh tulis kat chat, jelas dan sebagainya. So tanpa melengahkan masa, jom kita tengok sedikit apa yang telah diberikan ataupun apa yang dibekalkan kepada kita sebagai seorang Apple teacher ni. Sebenarnya kalau tuan-puan di hadapan tuan-puan itu saya disediakan QR code untuk terus direct masuk ke dalam Apple Teacher Portfolio. Untuk bahagian explore ni kita nak tengok sebenarnya Apple Teacher Portfolio, kalau kita buka page tu, dia dah sediakan 7 jenis aktiviti yang mana kita boleh modify aktiviti ni mengikut subjek kita, mengikut kesesuaian subjek kita lah. So ada di antara 7 tu yang mana memerlukan kepada kita ni menggunakan teknologi. Tapi perlu saya ingatkan sebelum kita pergi satu-satu untuk tengok contoh aktiviti tu, perlu saya ingatkan bahawa setiap aktiviti yang 7 ni yang ada dalam website ataupun page Apple Teacher Portfolio Explore ni, kesemuanya adalah merupakan hasil kerja pelajar. Hasil kerja pelajar ataupun jangkaan hasil kerja pelajar. Macam inilah yang akan jadi. So bukan kita yang buat, tuan-puan, cikgu-cikgu sekalian, tapi pelajar sendiri yang akan bereksperimen mencuba pelbagai aktiviti. Sebab di dalam Apple Teacher Portfolio ni dia lebih kepada student centered learning, terutama sekali dalam explore ni lah. Tuan-puan, jom kita tengok. Sekejap saya buka. So dalam 7 perkara ini, kita ada yang pertama sekali adalah explore, make a video journal. So kita tengok. Jadi perjalanan selepas daripada ini saya akan sentuh pertama sekali apakah penggunaan the usage of technology yang digunakan dalam aktiviti ini, dan saya akan datangkan beberapa contoh lah yang bersesuaian dengan subjek di negara kita lah. Dan ini sekadar orang kata cetusan idea. Mungkin boleh membantu tuan-puan dan juga cikgu-cikgu di sana untuk menghasilkan lesson design yang baik bagi student-student kita. So the first one is aktiviti yang pertama adalah explore, make a video journal. So dalam aktiviti ini perkara yang paling penting tuan-puan kena beri perhatian adalah kepada ayat dia itu sendiri. Sebab apa saya kata ayat? Nanti kita akan tengok. So explanation dia adalah video journals are a great way to document a process and capture reflections while learning something new. Record a series of short videos to demonstrate learning, like playing a musical instrument, speaking a new language, or documenting observations in a science project. Jadi kita tengok contoh yang telah diberikan di sini. Yang pertama sekali, student ni dia menggunakan clips untuk dia record a short video documenting a learning journey. Rock tumbling is a great way to learn about geology because it lets you see what a stone looks like below the surface. Now, this is obsidian. Obsidian is a type of igneous rock, which means it comes from a volcano. And tomorrow, I'm going to be tumbling this piece of agate.
Now, agate is a mineral which forms under extreme heat and pressure. So, once it's done polishing and tumbling, we'll be able to see all the really cool layers and colors inside. Okey, tuan-puan. Tuan-puan rasa ini dia student ni dia record video tentang apa? Daripada ucapan dia tu kita dah boleh dengar. Okey. Sebenarnya apa yang student ini sedang tunjuk kepada kita adalah satu siri observation yang dia buat tu sendiri ataupun subjek yang sedang dia usahakan untuk record itu adalah dia memperkenalkan ataupun dia record jenis-jenis batuan ataupun stone yang ada di mungkin di sekeliling rumah dia. Okay, so melalui observation yang ada kepada student ini, dia akan menggunakan iPad dia tu, tujuan dia adalah untuk apa tuan-puan? Untuk record ataupun untuk jadikan video journal proses pembelajaran dia. Okay. So kita tengok video yang kedua. After a year of teaching English language learners, my biggest takeaway is to remind myself to smile more often. My main goal is to make sure that my students feel safe and comfortable so that they're ready to learn. So more important than the words I say is to be more mindful of my body language. Okay, so video yang kedua ini lebih kepada reflections, apa yang telah dia belajar, apa yang telah dia mengajar pun boleh sebenarnya. Okay, tuan-puan. Jadi cumanya di dalam document learning in videos ni, perkara yang paling penting adalah kita tengok kepada the usage of technology here is make a video ataupun shooting video tu untuk dia record ataupun untuk dia journalkan pembelajaran dia. So student ni seperti mana saya bagi contoh sebentar tadi yang awal-awal tadi tu, iaitu kalau tajuk pantulan cahaya, mereka ni student ni contoh dia akan video yang pertama, part 1, dia akan ambil torchlight, dia pun record. So saya record dekat kertas, kertas putih. Tengok, dia record, oh tak ada pantulan cahaya dan sebagainya. Kemudian dia record part 2 pula dekat dinding ataupun dekat dinding lah. Pantulan tu semakin kurang. Kemudian dia record torchlight tu, dia suluhkan dekat lantai jubin yang berkilat. Dia suluh torchlight tersebut, kemudian dia record. Dia pun kata, oh torchlight ni lampu ataupun cahaya yang lalu ataupun terkena di jubin ni, rupanya boleh dipantulkan cahaya ni. Dan akhir sekali dia record, dia suluh torchlight tersebut dekat cermin. Dia pun tengok, oh dia pun record dan dia pun record tu dia pun bagi tahu kepada kita dalam video tu, oh rupa-rupanya cermin ni boleh menjadi pemantul kepada cahaya yang keluar daripada lampu suluh. So akhir sekali dia pun buat gabungkan video-video tersebut, student ni dia gabungkan video-video tersebut dan dia pun boleh faham bahawa dalam konsep pemahaman iaitu pantulan cahaya ni, apabila cahaya terkena pada permukaan yang rata dan licin seperti cermin, mungkin jubi lantai yang berkilat dan sebagainya, cahaya tersebut boleh dipantulkan. So dalam masa yang sama, dia dah boleh sebenarnya tuan-puan untuk explore a new concept by himself. Tetapi tuan-puan tetapi apabila kita tengok kepada konsep ini, kita nak sebenarnya bawa dalam Apple Teacher Portfolio ni, terutama sekali untuk explore ni, kita nak tengok satu perubahan yang berlaku pada pengajaran kita sendiri sebagai seorang guru lah. Saya beritahu ni, sebagai seorang guru, kadang-kadang kita ni mengajar, kita hanya menerangkan konsep tu secara, kita baca je buku teks. Pantulan cahaya adalah sekian, kan? So student ni, diorang ni kalau tak buat aktiviti ni, kemungkinan mereka ni boleh jadi, mereka dengar hari pertama diorang ingat, minggu depan kita tanya balik, mungkin dah tak ingat. Sebab apa? Sebab tidak direkodkan. Jadi cuba kita bayangkan kalau kita ada 20 orang dalam kelas, satu kelas, dan semua orang buat aktiviti ini,
record document learning ni in videos. So kita boleh nampak sebenarnya tuan-puan satu bentuk pemahaman di antara pelajar tu sangat berbeza. Ada pelajar yang mungkin dia faham melalui pantulan tu. Dia kata, oh rupanya ni pantul juga, ni pantul juga, sama je semuanya. Dia pukul rata, dia kata, oh semua permukaan boleh pantulkan cahaya. So ada student yang faham. Jadi dalam masa yang sama, kalau lesson itu ataupun pembelajaran itu direkodkan dalam bentuk video seperti ini, maka kita boleh dapatkan pemahaman untuk anak murid kita tu, kita boleh tahu berapa orang faham, berapa orang yang tak faham. Okay, itu salah satu daripada contoh bagaimana kita boleh menggunakan aktiviti ini untuk subjek-subjek kita lah. Okay, boleh tuan-puan? Okay, so untuk subjek untuk aktiviti ini, aplikasi yang digunakan adalah Clips. Okay, so Clips ni is very powerful dan kita boleh lakukan bukan saja kita buat record video, malahan kita boleh buat macam-macam lagi okay, dengan menggunakan Clips. So Clips ni adalah aplikasi daripada Apple, okay, free. So nanti kita boleh tengok. Baik. Okay, so kita beralih kepada aktiviti yang kedua, okay, dalam Explore. Baik. Yang kedua dalam Explore adalah create symmetry art. Okay, demonstrate symmetry with portraits. Tuan-puan, antara contoh yang diberikan dalam aktiviti ini adalah berkaitan dengan tajuk symmetrical. Okay, simetri yang boleh kita kaitkan dengan paksi simetri dan sebagainya. Kalau kita boleh tengok, okay, reinforce a geometry lesson by using photos and drawing tools in Keynote to demonstrate learning about symmetry. Jadi kalau kita boleh tengok bagaimana student ni, okay, contoh yang diberikan ini, okay, kalau boleh tengok, okay, photograph faces or other symmetrical objects or places using camera on iPad. Okay, so student ni dia hanya menggunakan kamera, apps kamera yang ada dalam iPad tu, okay, dia snap a photo muka dia sendiri ataupun selfie, then insert the photo in a Keynote slide and crop it along the line of symmetry. Kemudian dia insertkan ataupun dia import gambar ni, gambar yang dia snap tadi tu ke dalam Keynote, dan dia crop, lock the background image so it won't move, and then draw the trace at the half of the portrait. Okay, kemudian dia, okay, student ni dia gunakan drawing tools yang ada dalam Keynote tu untuk dia buat tracing. Ini orang kata lagi menarik lah untuk student ni. Kadang-kadang gambar yang ada, student-student kita ni dia hanya tengok dalam buku teks saja. Tapi untuk part ni, diorang bereksperimen dengan muka dia orang sendiri lah. Okay. Kemudian kita tengok, kita boleh upgradekan lagi, okay, symmetrical punya activity ni dengan, okay, modify this activity by making a collage using two different portraits along the line of symmetry to contrast faces or show passage of time. Jadi yang kedua ini adalah dia, tadi dia trace, yang kedua ni dia buat comparison pula. Dia ambil pula gambar, mungkin kalau dia ada adik ataupun adik-beradik dan sebagainya, okay, dia snap pula gambar adik-beradik dia dan dia boleh tengok bagaimana berlakunya elemen simetri di sana. Okay. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana teknologi yang digunakan ataupun usage of technology here is making a collage using two different portraits. So cara dia senang, ambil dua kepi gambar dan letakkan di dalam Keynote sebelah gambar A, sebelah gambar B. Itu yang pertama. Itu yang kedua. So the usage of technology here untuk part ni, untuk bahagian ini adalah yang pertama sekali, okay, using photos dengan cara kita menggunakan aplikasi kamera. Okay, yang kedua adalah drawing tools in Keynote. Kita guna pakai Keynote punya features, iaitu dia ada drawing tools. Okay, nak lukis untuk tracing dan sebagainya. Okay, ini adalah salah satu contoh.
Okay, untuk contoh yang lain, saya bagi contoh untuk topik tumbuhan. Ya, tuan-puan, cikgu. Topik tumbuhan, kita boleh guide student, kita minta student ni untuk dia snap ataupun untuk dia cari differentiate between dua jenis daun. Okay. So, student ni akan buat apa? So, student ni dia akan ambil iPad dia, keluar daripada rumah dia dan cari daun di sekeliling rumah dia tu, okay, dah cukup, dan dia akan, pertama sekali dia akan ambil gambar daun A, gambar daun B. So the next step is, diorang ni, student ni, mereka akan masukkan ke dalam Keynote dan mereka akan buat tracing. Kita boleh tracing dalam Keynote tu untuk tengok, apakah jenis, pelajar ni akan tengok, apakah, rupanya bila dia trace, dia tengok kat daun tu, rupa-rupanya daun ni jenis yang urat daun dia tu selari je, sama je. Kemudian daun B pula, dia pun tracing. Rupa-rupanya urat daun ni jenis yang bentuk dia, style dia net, dia bentuk macam jala dan sebagainya. So, untuk lagi nampak perbezaan tersebut, pelajar ni dia boleh letak sebelah-sebelah lah jenis daun tersebut. So ini dah membantu pelajar ni bukan saja dia menggunakan iPad untuk buat benda lain, tapi dia bereksperimen, mencuba pelbagai perkara. Untuk dia faham apa? Untuk dia faham konsep jenis urat daun ataupun jenis daun itu sendiri. So itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang seterusnya mungkin tuan-puan boleh gunakan untuk subjek bahasa lah. Iaitu subjek bahasa, kalau kita ambil tajuk simpulan bahasa, tuan-puan, cikgu, simpulan bahasa iaitu kita gunakan dua keping gambar yang berbeza. Sebagai contoh, saya bagi contoh iaitu kaki ayam. Apa tuan-puan faham tentang kaki ayam? Apa maksud kaki ayam? Boleh tulis kat chat. Kaki ayam. Tak pakai kasut. Betul. Kaki ayam tak pakai kasut. Betul. So, student ni, kita sebagai orang, sebagai guru mungkin faham maksud kaki ayam tak pakai kasut. Tapi untuk student, mereka ni baru nak faham konsep. So, kita boleh gunakan, modify aktiviti ni dengan cara kita ambil dua keping gambar. Satu keping student, dia akan ambil gambar kaki ayam. Betul-betul kaki ayam. Gambar yang kedua, dia akan ambil gambar orang yang tak pakai kasut. Ataupun pakai kasut pun boleh, ataupun tak pakai dah, sebab kita nak tengok rupanya maksud kaki ayam ni adalah orang yang tak pakai kasut. So dua keping gambar tu dia boleh trace dalam Keynote, sama ada gambar kaki ayam ataupun kaki manusia yang tak pakai kasut tu. So daripada sini dia orang dah tahu, rupa-rupanya ada juga benarnya simpulan bahasa ni, rupanya kaki ayam tu orang yang tak pakai apa-apa, kasut tak pakai, slipper pun tak pakai. Itu contoh daripada sudut bahasa lah. So tuan-puan boleh try untuk subjek masing-masing dan menggunakan lagi sekali dua perkara yang penting di sini adalah using photos and drawing tools in Keynote. So kalau tak ada apa-apa, kita tengok kepada aktiviti yang ketiga. So dalam aktiviti yang ketiga ini dinamakan sebagai explore, create a plot postcard. So dalam aktiviti ini kita sebenarnya ingat tak, tujuan kita untuk dapatkan Apple Teacher Certification tu antaranya adalah kita nak masukkan elemen teknologi tu, guna kreativiti dalam lesson kita. So student pun akan dapat manfaat dia lah. Sebagai contoh aktiviti yang ini, kita tengok contoh yang telah diberikan di sini. Bring stories to life in postcards. Help students deepen understanding
of a story and improve reading comprehension by creating a postcard collage in Keynote that illustrates an important plot point or event in history. Have students write postcards from the perspective of literary characters or historical figures. So di sini tuan-puan ada usage of technology dekat sini adalah dia hanya menggunakan illustration dan juga dia menggunakan photo collage yang digabungkan dan diletakkan di dalam Keynote. So dalam Keynote tadi kita boleh tengok, nanti kita akan lagi nampak bagaimana penggunaan Keynote ni memang very powerful apps. Okay, so sebagai contoh untuk postcard ni, aktiviti postcard ni, apa yang didatangkan oleh contoh ini adalah merupakan kita boleh minta student tu sendiri untuk dia express dia understanding tentang sesuatu konsep ataupun tentang sesuatu topik yang kita ajar. Okay, so diorang boleh buat lukisan di atas Keynote. Dalam Keynote tu sendiri kita boleh buat lukisan. Okay. Jadi kalau dalam contoh yang diberikan ini, ini adalah contoh mungkin dalam lukisan tu, on one slide, feature one or more photos or drawing that represent the setting, characters or symbolic object from the scene. So dia ambil contoh mungkin daripada subjek history, sejarah, ataupun kita boleh guna pakai dalam subjek bahasa, sebab bahasa dia ada novel dan sebagainya. So kita boleh minta pelajar ni sendiri dia express, setting tempat ni, tema tempat ini dekat sini, dekat sini, dekat sini. Jadi pelajar ni dia boleh express dia understanding dia sendiri, dia boleh lukis apakah, dekat mana tempat tu berlaku, dekat mana tempat peristiwa itu berlaku dan sebagainya. Okay. Jadi dia datangkan dua slide. Okay. Slide yang pertama adalah untuk dia express the drawing saja, express dia punya orang kata illustration. Okay. Dia lebih kepada dia present bagaimana keadaan tempat tersebut. Okay. Kemudian dalam slide yang kedua, dalam Keynote ni dia buat dalam bentuk ayat untuk menggambarkan apa yang berlaku sebenarnya dalam gambar yang dalam slide yang pertama itu tadi. Okay. So sebentar tadi saya sebut kita boleh gunakan konsep ini dalam subjek bahasa boleh, subjek sejarah pun boleh. Okay. Dan kita juga boleh gunakan dalam subjek yang lain. Okay. Seperti contoh iaitu subjek geografi. Okay. Saya ambil contoh daripada subjek geografi tingkatan 2 bab 9 pemanasan global ataupun global warming. Okay, yang mana objektif dia ataupun standard kandungan dia adalah menilai kesan pemanasan global. So akhirnya kita nak objektif pembelajaran dia, pelajar ni dia boleh tunjukkan, dia boleh paparkan contoh kesan pemanasan global yang berlaku dalam kehidupan seharian mereka. Jadi kita boleh minta, pelajar sekalian, sila lukis ataupun sila present your ideas about kesan global warming ataupun punca global warming. Sebab apa berlakunya pemanasan global? So students, dia pun akan lukislah. Lukis kereta, lukis orang batuk, lukis asap keluar dan sebagainya. So kita juga boleh gabungkan di sini dengan shape-shape yang telah disediakan dalam Keynote. So ini semua telah dibuat dalam Keynote. Ini merupakan hasil kerja pelajar, tetapi bagi kita guru untuk Apple Teacher Portfolio ni kita buat jangkaan hasil kerja pelajar. Boleh jadi pelajar-pelajar kita ni dia akan buat sama macam ni ataupun dia mungkin akan lagi better daripada kita sebab lagi pandai melukis dan sebagainya. Ataupun dia akan buat yang lebih kurang saja. So ini untuk slide yang pertama. Slide yang kedua, saya ambil contoh postcard tu tadi. Dia pun, pelajar ni pun akan tulis, menggambarkan sebab apa dia lukis gambar asap, sebab apa dia lukis orang batuk, sebab apa awan tu jadi gelap dan sebagainya. Sebab kita tahu antara punca kepada pemanasan global ini adalah disebabkan penipisan ozon
yang disebabkan oleh pembebasan asap daripada kenderaan ataupun pembebasan asap daripada kilang-kilang. So itu telah menyebabkan boleh berlakunya pemanasan global. Cumanya di sini kita buat student ni akan buat satu cerita lah. Dia daripada kampung, dia pindah ke bandar. Di bandar tu bising, cuaca panas, asap tebal, jerebu dan sebagainya. Dia ceritakan apa yang exactly yang berlaku dalam lukisan dia ni. So dalam dua benda ni dia dah dapat menggambarkan bagaimana suasana global warming yang berlaku di sini. Ini untuk student A. Tetapi bagaimana yang menariknya tentang part ni ataupun bahagian aktiviti ini adalah apabila kita minta student kita tu untuk express your idea about global warming. Kadang-kadang mungkin ada student kita ni dia tersalah faham. Rupanya student A tadi mungkin dia buat betul macam tu, tapi student D ni ataupun student-student yang lain dia pun buat global warming rupanya dia lukis taman hijau, ada apa ni? Ada bunga-bunga, ada rumput hijau, sungai bersih, air jernih dan sebagainya. Rupanya student kita ni silap konsep, salah pemahaman. Dari situ kita boleh betulkan balik dan dia pun boleh belajar balik daripada kesilapan dia. Rupanya salah konsep dan sebagainya. Itu adalah salah satu orang kata sedikit sebanyak kelebihan. Bagaimana kalau dia gunakan betul-betul aktiviti ini, kita boleh kukuhkan lagi, student itu sendiri boleh kukuhkan lagi pemahaman dia berkenaan sesuatu konsep lah. Ini adalah untuk aktiviti create a postcard. Jadi sebenarnya postcard ni, theme ni anda boleh download dekat website Apple Teacher Portfolio ni, page ni. Untuk bahagian explore, create postcard. Kalau tuan-puan turun kat bawah sikit, scroll di bawah, dia ada bahagian skills and resources. Dekat bawah ni kalau kita nak buat collage, kita boleh rujuk ataupun refer kepada kurikulum Everyone Can Create Photo on iPad. Untuk kita download template yang digunakan sebentar tadi tu, kita boleh download the postcard theme for Keynote. Tuan-puan boleh download dekat sini lah, dekat page yang telah disediakan. So kita boleh fikir-fikir apa yang sesuai untuk subjek kita. Jika sesi benar, student boleh lukis di kelas saja. Yang penting pedagogi dan contoh. Terima kasih juga. So the next is kita teruskan ke aktiviti yang keempat. Saya harap anda semua masih lagi bersama dengan saya. So untuk aktiviti yang keempat, ini orang kata antara kelebihan yang ada pada aplikasi Keynote seperti tadi yang saya sebut, ialah kita boleh dengan aktiviti yang keempat ini, iaitu engage an audience with motion, iaitu kita boleh menggunakan teknologi di sini, iaitu kita buat motion. Seperti contoh dia beritahu di sini, explain a concept, communicate complex data, or show a process by animating text, shapes, photos or drawings in Keynote. Jadi dengan hanya menggunakan Keynote saja, kita boleh buat animation. Kita boleh buat motion. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita, untuk students kita itu, dia boleh terangkan konsep, dia boleh terangkan ataupun sampaikan data yang kompleks, yang rumit dan sebagainya dengan menggerakkan teks, dengan menggerakkan shapes, dengan menggerakkan fotos dan dengan menggerakkan drawings itu sendiri dalam Keynote. So sebelum ni mungkin kita minta, kita di sekolah mungkin kita minta, students cuba sampaikan, buat slide ke dan sebagainya lah tentang subjek ataupun topik yang dibelajari kan, belajar. So student ni pun buatlah slide seperti biasa, keluar teks macam biasa. Sebagai contoh, ekosistem, aliran tenaga dalam ekosistem, sumber cahaya, semua teks. Jadi ianya orang kata mungkin cepat kita ingat, tapi cepat juga kita untuk tak faham.
Okay, bukan kita tapi student tu sendiri dia kena ada deepen understanding. Ingat tak konsep sebenar explore, kita nak in-depth understanding. So dengan menggunakan motion ataupun animation yang ada dalam Keynote ini, kita boleh buat perkara-perkara ataupun animation seperti inilah. Okay, seperti contoh yang diberikan di bawah ni. Okay, kita tengok use simple transition to show change. Kita tengok. Okay, kalau tuan-puan boleh nampak di skrin tu, okay, dia tunjukkan. Okay, ini boleh kita katakan sebagai 4 musim. Okay, ini adalah peralihan 4 musim. Okay. Okay, yang ini use magic move to transform color, size, location or opacity. Earth is 4 times bigger than moon. Okay. Kemudian yang ni bagaimana students dia buat demonstrate cahan ni menggunakan pi yang ada dalam ni. Okay, cuba tengok. Okay, menggunakan animation yang ada dalam Keynote sahaja. Okay, yang terakhir sekali adalah dia gabungkan, okay, combine motion path. Okay, satu features yang ada dalam animate dalam Keynotes untuk diterangkan, okay, konsep yang rumit, okay, ataupun kompleks. Okay, so tuan-puan kena faham bahawa semua ni merupakan orang kata hasil kerja belajar lah. Okay. Sebab kita di explore, kita lebih kepada kita sebagai guru ni kita hanya guide. So students yang akan buat animation ni lah. Okay. Dan untuk sampel mungkin tuan-puan boleh sekejap saya share. Okay, saya ambil contoh untuk subjek sains tingkatan 2. Boleh nampak? Okay. Sains tingkatan 2 bab ekosistem, aliran tenaga dalam ekosistem. So students kita minta untuk dia terangkan, okay, contoh pengeluar, pengguna dan penguraian. Okay, bagaimana contoh aliran tenaga dalam ekosistem. So student mungkin dia boleh buat macam ni lah. Aliran tenaga dalam ekosistem. Ianya bermula apabila matahari membekalkan tenaga cahaya kepada tumbuhan. Tumbuhan sebagai pengeluar akan membuat makanan sendiri dengan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia melalui fotosintesis. Lalu tumbuhan akan dimakan oleh pengguna prima, iaitu haiwan herbivor dan juga omnivor seperti ulat beluncas. Okay, kalau tuan-puan perasan tadi yang part animation ataupun transition yang zoom in dengan zoom out tu, itu menggunakan magic move yang ada dalam Keynote. So student ni dia boleh kecilkan lagi, besarkan lagi, sama macam konsep yang diberikan contoh ni lah. Okay, iaitu ni konsep dia nak terangkan rupanya saiz bumi ni 4 times bigger than the moon. So ini disediakan ataupun tersedia dalam aplikasi Keynote dalam iPad. So untuk pelajar-pelajar ataupun mungkin cikgu-cikgu yang baru nak belajar tentang Keynote ni, okay, bagaimana nak buat animation ataupun kita nak ajar student bagaimana nak buat animation dan sebagainya, kita boleh dapatkan resources ni di ruangan bawah ni. Okay, dia dah ada sediakan, okay, iaitu Keynote for iPad Animation. Ini tersedia dalam laman web Apple Teacher Learning Center, okay, laman web yang kita sedang buka ni. So sini kita boleh belajar cara buat animation. Okay, kita juga boleh belajar Keynote for iPad ni, cara nak buat magic move macam yang dibuat sebentar tadi, dan kita juga boleh belajar cara nak drawing dan sebagainya. Okay, ini melalui kurikulum ataupun buku Everyone Can Create Drawing on iPad. So benda-benda ni semuanya adalah free saja tuan-tuan. Okay? Sebab konsep ataupun skills yang kita dapat ni memang susah nak cari. Tapi kita boleh belajar, semuanya ada dekat Apple Teacher Learning Center. Okay.
So seterusnya kita nak tengok kepada make a photo poster. Okay. Okay, jadi dalam make a photo poster ni, okay, secara sekali pintas kita dah boleh nampak apa yang dia maksudkan dengan photo poster. Okay. So the usage of technology here ditekankan kepada bagaimana kita nak menggunakan fotografi untuk kita sampaikan mungkin topik ataupun konsep dalam subjek kita. Okay, sebagai contoh, showcase photography with poster templates. Okay, invite students to go deeper into a topic like geography, historical landmarks, or local culture through photography. So dengan menggunakan fotografi kita boleh minta student ini untuk dia gabungkan. Okay, ada orang nak tanya soalan ke? Bunyi mic tadi. Okay, tadi Okay, so untuk fotografi ni, students diorang akan explore. Contoh, diorang akan explore seperti contoh, okay, historical landmark di sini. Okay, dia sebagai contoh, saya bagi contoh subjek sejarah. Okay, apakah monumen sejarah yang ada di tempat mereka? Okay, mereka pun ambil gambar A, gambar B, gambar C, gambar D melalui fotografi dan mereka akan letakkan dalam template poster. Sebenarnya apps yang digunakan di sini adalah daripada Pages. Ya, tuan-puan, menggunakan Pages untuk menghasilkan poster seperti ini. Okay. Sebab dengan menggunakan Pages, sebenarnya kita telah disediakan dalam Pages ini dengan saya ambil contoh satu sekejap. Template-template yang boleh kita rujuk sebagai contoh di sini flyer and poster ni kita boleh pilih. Di sini dah ada untuk student. Ya saya. Video dekat umum ni. Pilih ni apa dah pakai je? Oh. Ya orang ni dia ada masa. Tengok sampai tagak ni. Sampai ni dia suka. Itu kayak malu, Apa pun saya tak boleh mute. Itulah. Okey, tak apa. Kita teruskan cikgu. Okay, so dalam Apple Teacher portfolio untuk bahagian foto poster ni, seperti mana yang saya beritahu sebentar tadi, dengan menggunakan Pages, student kita boleh buat poster. Itu yang penting, poster untuk subjek yang berkaitan ataupun topik ataupun konsep yang berkaitan. Baik, ini ada banyaklah skills ataupun kaedah yang boleh kita gunakan untuk buat poster. Seperti contoh, use image fill in the text or background for an interesting effect. Ini contoh creating original drawings for a poster. Kita pun boleh sebenarnya dalam Pages ni, dalam Pages ni kita pun boleh buat drawings kita sendiri. Sama, macam dalam Keynote, tapi dengan menggunakan template poster yang telah disediakan dalam Pages ini sendiri. Kemudian untuk kita belajar seperti biasa, untuk kita lagi tahu bagaimana kita nak ambil gambar dengan cantik, bagaimana kita nak buat Pages ataupun kita nak lukis atas Pages dan sebagainya, tuan-puan boleh dapatkan rujukan itu di buku Everyone Can Create Photo on iPad, ataupun untuk Pages tu tuan-puan boleh search di Apple Teacher Learning Center ini, boleh type sebagai contoh Pages. So di sini dah ada contoh-contoh bagaimana kita nak belajar, nak buat drawings dan sebagainya dalam website Apple Teacher Learning Center. So kita boleh belajar di sini.
Okey. Kemudian untuk aktiviti yang seterusnya, kita ada yang ke-6. Betul. Yang ke-6 iaitu create sound effects. Di sini tuan-puan, tujuan untuk buat sound effect ni adalah untuk persediaan ataupun untuk student ini dia lebih memahami. Kadang-kadang bila student sekadar menulis tapi tak mendengar, tapi dia akan kurang pemahaman dia, tidak ada depth understanding. Tetapi kalau kita ingat kerangka yang ada dalam teacher portfolio, dia ada activate, dia ada explore dan juga dia ada apply. Di explore ini students boleh dia cari bahan untuk dia buat dalam apply itu nanti. Sebagai contoh saya tunjukkan di sini iaitu bahagian ini create sound effect for stories in GarageBand. So aplikasi yang paling penting di sini dia guna adalah GarageBand. Tujuan dia apa? Untuk kita buat custom sound effect. Tuan-puan, saya yakin ada yang pernah buka GarageBand dan ada yang belum berkesempatan lagi untuk buka. Okey, nanti kita akan tengok sedikit. Jadi untuk bahagian aktiviti ini, help students make their storytelling more impactful by using GarageBand sampler to record and edit custom sound effect. Sebagai contoh, bunyi loceng pintu. Kadang-kadang dalam GarageBand tu dia ada sound pack, ada sound effect pack yang kita boleh download. Tetapi kadang-kadang ada sound effect yang tak ada yang kita nak. Sebagai contoh Kemudian yang kedua ni Frog in the Rain. Ini adalah contoh bagaimana penggunaan kita nak buat custom sound effect yang kita boleh letakkan dalam digital storytelling project. Mungkin digital storytelling projects ni akan digunakan dalam part ataupun bahagian apply itu nanti. Cuma untuk lagi student tu dia boleh explore lagi, dia boleh meneroka lagi bagaimana bunyi katak dalam hujan, bagaimana bunyi hujan dan sebagainya. So kita boleh gunakan custom sound effect ini sendiri. Saya ada sediakan satu contoh untuk tuan-puan tengok. Sebenarnya macam contoh saya buat mungkin untuk student tu nanti dia akan buat di apply tu nanti konsep pemakanan ataupun kesan pemakanan dan sebagainya. Tapi kita nak buat dalam bentuk, student tu nak buat dalam bentuk storytelling. Mungkin kalau kita buka GarageBand ni terus, kalau tuan-puan sekejap tengok di sound library ni, kita boleh download sound pack di sini. Dia ada sound effect, toy box. Di sini sudah ada lebih kurang 400 sound effect yang disediakan. Cuma kalau macam saya tadi tu, saya nak buat bunyi orang makan. Bunyi orang makan, sound effect orang makan. Sebagai contoh, kita tekan kat sini, untuk add loops. Sound pack yang kita download tu tadi, kalau kita cari, kat sini, keluarlah, tuan-puan, tak keluar. Bunyi orang makan, manusia makan tak keluar. Bunyi lain ada, Tapi dengan menggunakan orang kata teknik ni kita boleh buat custom sound effect kita sendiri. So ini adalah satu contoh yang saya dah screen record kepada tuan-puan. Sekejap. Okey, dalam GarageBand ni kita kena pilih new project sebentar tadi. New project ni dekat atas. Sekejap. Dekat atas ni
Okay, kita tekan new project di sana. Okay, kemudian kita pilih ada dua pilihan di situ, ada live loop, ada tracks. Kita pilih tracks dan kita select keyboard. Select keyboard dan tekan sampler. Okay, di sinilah tempat untuk kita buat custom sound effect. Ingat tak, itu adalah button record dan yang naik turun tu adalah kita nak kekuatan bunyi record kita tu. Okay, so saya tekan untuk record bunyi makan, bunyi orang makan ataupun bunyi makan biskut dan sebagainya. Okay. So kalau dah puas hati dengan record tu, bunyi tu, kita pun tekan stop recording. Okay. Kemudian dekat bahagian kotak biru tu, okay, itu adalah bahagian untuk kita trim. Kita boleh trim, okay. Part ni tak naklah bunyi yang macam ni. Okay. Okay. Bila kita dah pilih trim, okay, kalau tuan-puan boleh tengok, okay, itu bunyi sound effect. Okay, kalau tuan-puan perasan, sebenarnya bunyi yang ditekan, saya tekan C2, C3 dan juga C4 ni adalah dia punya efek. Okay. Semakin rendah dekat sini, C2 note ni, kalau kita tekan, kita play, bunyi dia lagi dalam, deep lagi, slow. Okay. Dekat tengah ni bunyi yang biasa, note yang biasa, pitch yang biasa. Dan yang C4 ni kalau kita tekan, dekat sound effect kita tu, dia akan jadi lagi tinggilah pitch dia dan suara dia jadi lagi laju. Teruskan, boleh dengar. Okay, itu contoh sound effect yang kita boleh gunalah ataupun kita boleh record. Okay, last sekali, mungkin kita boleh record balik dalam tracks yang kita nak lah. Okay, dan akhir sekali, tuan-puan, tracks ni, sound effect ni kita boleh export, kita save, kita export dan kita boleh masukkan dalam video making kita. Mungkin digital storytelling dan sebagainya. Okay, semua tu tuan-puan boleh belajar cara menggunakan GarageBand ni dalam laman web pun ada, dalam buku kurikulum ECC tu pun ada. Okay? Everyone can create. Okay? Ya, betul. Semua iPad boleh buat audio effect di GarageBand. Sharing screen berceramah memang gitu ke? Tak nampak, nampak Safari je. Okay. Orang lain nampak saya buat GarageBand ni? Nampak Nampak? Okay. Mungkin dia tengah loading ke? Okay. Thank you. Ada respon? Okay, thank you. Okay, so seperti tadi saya beritahu, okay, last kali sound effect yang kita edit ni dan kita record ni, kita boleh jadikan sebagai bahan dalam digital storytelling ataupun projek movie yang akan kita buat dalam kerangka apply itu nanti. Okay, so seterusnya yang mungkin aktiviti yang terakhir di sini adalah make vocabulary videos. So sama juga di sini dia menggunakan teknologi ataupun usage of technology here is making a video, but tapi kita menggunakan clips yang mana dalam clips ni, aplikasi clips ni kita boleh letakkan live titles dekat bawah. Okay, maksud live titles dalam clips ni adalah apabila kita record kita cakap guna clips tu, dia akan keluar sendiri titles kat bawah tu, apa yang kita cakap satu-satu. So dia sangat-sangat berguna untuk kita tingkatkan students punya skill dari segi sebutan, dari segi vocab, dari segi language dan sebagainya. Okay, students kalau dia gunakan clips ni, hatta sehinggakan cikgu sendiri pun kalau guna clips ni kita boleh detect, oh sebutan kita ni betul, vocab kita ni betul dan sebagainya. Okay, sebagai contoh kita tengok di bawah ni. Soporific. She loved living by the ocean, as the noise at night had a very soporific effect. Tenacious. The tenacious captain stopped at nothing to find treasure.
even if it meant subjecting his crew to sailing in poor weather. Itu contoh bagaimana student ni dia menggambarkan satu perkataan soporific. Okay? Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang student ni kita boleh perkenalkan untuk subjek bahasa yang baru. Sebagai contoh, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo. okay, boleh nampak ini adalah bahasa Portugis yang disebut tadi tu tentang warna. Okay. Cumanya students bila mereka menggunakan live titles ni untuk clips dan kita minta student ni buat dan sebagainya, dia boleh belajar sebarang kata language yang ada ataupun apa-apa saja yang kita nak student ini mahir dalam vocab. So dalam masa yang sama, kalau tuan-puan boleh nampak contoh yang dia berikan ini, kadang-kadang dekat belakang ni dia datangkan dengan untuk kita hidupkan lagi konteks ayat yang kita perkenalkan kepada pelajar. Okay, pelajar tu dia explore dengan cara apa? Okay, pelajar tu sendiri pula dia gambarkan suasana perkataan tersebut. Okay, macam contoh video yang kita tengok ni lah. Okay, hasil daripada belakang ni, okay, background itu dibuat menggunakan Keynote. Okay, tuan-puan, animation dalam Keynote, drawing dalam Keynote dan sebagainya digabungkan, export sebagai movie dan kita letak dalam clips. Okay. So, ada contoh yang saya boleh tunjukkan kepada cikgu-cikgu. Ini adalah contoh untuk subjek bahasa Arab. Kata 2, ma amaluka, apa pekerjaan kamu? Iaitu hasil pembelajaran ataupun objektif dia adalah akhir pengajaran PDP, okay, murid akan dapat sebut perkataan dengan betul dari segi sifat huruf dan tempat terbit huruf. Okay. Ma amaluka asyurutiyyu. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, Ma amaluka at-tabbahu. okay, at-tabahu, chef. Ma amaluka at-tabibu. Okay, yang terakhir ni adalah at-tabibu iaitu doktor. Okay. So, tuan-puan, kalau tuan-puan perasan, ada beza. Saya letak ni, okay. Yang video nombor 2, 3, 2 dan 3 je. 2, 3, 4. Okay, 2 dan 3 dan 4 ni ada beza. Tuan-puan boleh detect tak? Kalau tengok sekali pintas macam ni, apa yang beza? Boleh tulis dekat ruangan chat. Okay, sekali tengok Okay, ini gambar kerjaan. Okay, betul. Orang yang berbeza. Okay, betul. Orang yang berbeza. Ada orang kat belakang. Ada orang ke? Betul-betul. Frame kecil dan besar. Okay, tuan-puan perasan tak perbezaan iPad ni? Yes, iPad Pro. Ini mungkin iPad yang biasa. Okay. Kalau kita perasan sebenarnya dalam clips, kita boleh gunakan dia panggil sebagai memoji. Okay. Memoji ni yang macam polis ni lah. Kita boleh record muka kita menggunakan memoji tu dan memoji tu dia boleh ikut mulut kita, dia boleh ikut mata kita, kepala kita geleng pun dia ikut. Okay. So itu memoji. Yang kedua ini kita panggil sebagai emoji. Okay, tuan-puan, emoji. So dalam clips kita boleh gunakan sama ada student lah. Okay, student tu sendiri dia boleh gunakan untuk memoji untuk gerakkan mulut dia dan sebagainya. Dan terakhir sekali dia boleh gunakan emoji untuk menggambarkan pekerjaan. Cuma dia ada beza lah, bukan semua iPad boleh buat. Okay. Yang senang kita faham, okay, iPad yang tak ada homework Ma kita boleh buat. amaluka Tapi kebiasaannya, biasanya kamera ataupun iPad yang datang dengan True Depth camera, okay, itu teknologi yang
digunakan oleh Apple, okay, dia boleh detect kita punya pergerakan lah. Okay, ini sebagai contoh sangat-sangat berguna. Okay. Okay, itu contoh untuk bahasa Arab. Okay, Ustaz. Ya. Kita ada lebih kurang pada 2-3 minit lagi sebab nanti Ustaz Syukri nak buat perkongsian. Okay, thank you. Alright. Okay, saya rasa itu sekadar untuk contoh. So untuk kita lagi belajar lagi mendalam tentang clips ni sama juga. Tuan-puan boleh search dalam clips ni untuk carilah dalam website Apple Teacher Learning Center ni untuk cari di mana kita menggunakan clips dan sebagainya lah. Okay, last kali saya rasa untuk last seperti biasa, okay, Apple Teacher Portfolio ni untuk explore itu sahaja untuk tajuk yang ada ataupun aktiviti yang mungkin kita boleh modify untuk sesuaikan untuk subjek kita. Apa-apa pun tuan-puan kena ingat untuk bahagian explore ini, lagi sekali saya ulang, kita kena pupuk ataupun tanam in-depth learning dalam aktiviti explore ni. Tak kira lah kita buat aktiviti apa sekalipun dalam ni. Okay? In-depth learning untuk dia in-depth understanding, kefahaman yang mendalam, itu yang paling penting. Okay? Di samping dia, hasil dia boleh synthesize, dia boleh communicate with the information. Okay? Last kali, kalau kita masih lagi ingat, kita nak apa konsep baru yang dia belajar itu, dia boleh put together, dia boleh combinekan balik pemahaman dia tu dan dia boleh sampaikan balik kepada orang lain. Okay, so untuk aktiviti saya rasa cukup setakat itu dulu. Dan yang terakhir sekali untuk bahagian Apple Teacher Portfolio ini, okay, kita sebenarnya seperti mana yang telah diterangkan oleh Ustaz Rifki pada sesi yang lepas, okay, kita kena ada untuk kita dapatkan recognition Apple Teacher Portfolio ni, okay, kita kena submit sampel ataupun sampel lesson 3 je diminta. Okay, untuk activate 3, explore 3 dan juga untuk apply ni 3. So mungkin tuan-puan dah boleh start untuk fikir-fikir untuk planning dan sebagainya untuk hantar activate explore ni. Tetapi kena ingat balik bahawa dalam explore punya bahagian, okay, Apple Teacher Portfolio untuk explore ni, okay, kalau kita tengok masa dia lebih kurang 20 minit. Okay, 20 minutes or up to multiple class period. Sebab tu aktiviti yang kita tengok sebentar tadi tu, dia memakan masa yang lama. Sebab apa? Sebab dia memang kita nak student tu dapat in-depth understanding tu sendiri. Okay? So tuan-puan boleh fikirkan dia tu, dan untuk kita dapatkan recognition ni, Apple Teacher Portfolio ni, kita kena lepas complete, kita hantar 9 sampel lesson ini. Okay, kita kena hantar juga Apple Teacher Portfolio punya template ni. Okay, tuan-puan mungkin boleh tengok di sini. Okay, build your Apple Teacher Portfolio. Okay, template di sini sangat berguna. Okay, tuan-puan boleh download dan sebagainya. Okay, saya tunjuk yang saya dah download. Okay, dan boleh isilah apa-apa yang berkaitan dengan part kita. Kalau kita buat activate, kita isi dekat activate dulu, explore, apply dan juga apply. Soalan dia adalah dalam ni apa yang diminta, lesson name, briefing sikit apa objektif dia dan kita guna apa, daripada mana kita guna tu, skill yang kita dapat daripada ATLC ataupun ECC yang kita guna dan sebagainya. Okay, last sekali, saya rasa sekejap ni. Okay, untuk last, okay, ini adalah untuk rujukan tuan-puan, cikgu sekalian, untuk dapatkan lagi skill. Kita nak tambah lagi skill, macam mana kita nak gunakan iPad tu dengan lagi hebatlah dari segi penggunaan dia, mungkin dari segi aplikasi, contoh cetusan idea aktiviti, semuanya kita boleh dapatkan di sini. Okay, mungkin tuan-puan boleh snap je dulu, screenshot dulu siap-siap. Okay, kemudian okay, ini adalah website ATLC seperti mana yang saya beritahu. Dia ada resources untuk semua Apple Teacher. Kita nak dapatkan skill untuk iPad di sini. Kalau kita guna Mac pun boleh dapatkan di sini.
Ini adalah page Apple Teacher Portfolio. Okay, tuan-puan boleh tengoklah balik aktiviti yang telah saya sebutkan seperti tadi. Okay, so saya rasa cukup setakat itu dulu untuk malam ini. Saya mohon maaf, dia kata ada kekurangan di sepanjang explanation yang saya lah seperti tadi, dan saya harap sepanjang perkongsian ini tuan-puan akan dapat cetusan idea bagaimana kita nak transform kita punya pendidikan itu bukan sekadar untuk kita guna iPad semata-mata, tapi student kita tu untuk dapatkan kreativiti dari segi penggunaan tersebut. Okey, serahkan kembali kepada Cikgu M. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih Ustaz Faiz di atas perkongsian tadi. Jadi anda dapat lihatlah ada 7 elemen yang ada di dalam explore ni yang nanti anda boleh explore lah. Jadi ada juga soalan tadi ditanya boleh tak menggunakan subjek lain, tak ada masalah. Jadi daripada kalau nak submit 3 tu untuk dapat badges untuk explore tu, cikgu nak yang pertama nak submit untuk subjek BM boleh, lepas tu nak subjek sejarah boleh, nak sains boleh, matematik boleh. Jadi terpulang, bergantung kepada apa aktiviti yang jenis lesson yang cikgu hasilkan untuk submit. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Faiz Fatullah bin Kadir di atas perkongsian tadi. Jadi untuk sesi kita sebenarnya malam ni kita ada jemputan khas. Okey, kita ada jemputan khas dari Ustaz Muhammad Syukri juga. Ustaz Muhammad Syukri Sulaiman. Beliau merupakan Apple Distinguished Educator dan beliau juga merupakan Apple Positioning Learning Specialist. Assalamualaikum Ustaz Syukri. Dari talian. Alhamdulillah. Jadi saya dengar malam ni Ustaz nak kongsikan kepada kami satu benda yang menarik ni. Malam ni sebelum kita mengakhiri sesi malam ni. Betul, sangat menarik insya-Allah. Ya, jadi saya teruskan jelah pas pada Ustaz Syukri. Boleh Cikgu L nanti saya punya nama username Muhammad Syukri as a presenter. Boleh. Oh, ada satu lagi. Alright. Ada satu device lagi. Device okay, as presenter. Alright. Nice. Okey, terima kasih Cikgu L. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan moderator Cikgu L, rakan presenter sebentar tadi Ustaz Faiz, dan seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah Azza wa Jal. Saya insya-Allah saya tak akan ambil masa yang terlalu lama Cikgu L. Kalau masa dah 15 minit bagi tahu saya, kita akan stop supaya kita tak drag terlampau lama lah. Okey. Sebab apa? Sekarang jam saya 10.26, samalah dengan jam tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seperti mana yang diberitahu oleh Cikgu L, hari ini pada malam ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan juga puan-puan berkaitan dengan Apple Distinguished School. Okey. So ini antara benda yang saya boleh banggakan. Sebab apa? Nanti saya akan kongsikan. Okey. So ini yang seperti mana Cikgu L bagi tahu, saya guru pendidikan Islam di MRSM Taiping. Okey. Yang dikenali sebagai Apple Distinguished School. Okey. So sebelum saya jump ke tempat lain, ini adalah gambar daripada atas Maktab Rendah Sains Mara Taiping. Siapa pernah pergi? Siapa pernah pergi MRSM Taiping? Boleh tulis kot dekat chat tu. Tak pernah. Saya. Okay. Alhamdulillah, ada yang pernah datang Datang atas tujuan apa tu Cikgu? Saya belajar sana. Oh man. Ini alumni rupanya. Okey, tahun berapa Cikgu? 84-88, dah lama dah. Allah, saya masa tu di alam alam yang lain. Lagi. Okey, lama dah. Okey, kita ada orang lama di sini Terima kasih Cikgu kerana beri respon. Ada yang pernah mengajar di situ. Terima kasih Cikgu Malia. Okey. Ada yang join pertandingan GarageBand. Terima kasih Cikgu. Baik. So, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan semua, MRSM Taiping mendapat pengiktirafan Apple Distinguished School pada tahun 2017. Itu tahun pertama kami apply dan alhamdulillah kami berjaya. Okey. Tetapi untuk kami start ataupun untuk kami bermula, kami dah startkan perjalanan kami pada tahun 2014. Okay, it's a very long journey
So untuk tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru, kalau ada lecturer dalam ni, ada dekan, ada timbalan dekan, ada ketua jabatan fakulti masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan boleh mulakan sekarang. Sebab apa? Terutamanya universiti. Nanti saya akan kongsikan kenapa. Okey. Dia satu perjalanan yang sangat menarik, cikgu. Baik. Ini website Apple Distinguished School. Okey. 535 buah sekolah daripada 32 buah country, 32 buah negara yang mendapat ADS. Saya sharekan dengan cikgu-cikgu website dia. Okay, sorry. Okay. So, apa lagi yang boleh kita cakap? Daripada beratus ribu institusi pendidikan, kat Malaysia je ada berapa ribu institusi pendidikan, baik sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Hanya ada 535 buah sahaja yang mendapat ADS. Sorry cikgu saya tunjukkan this one. Okay. Okay. 535 buah sahaja. So dan ini antara benua ataupun negara-negara yang mendapat ADS. Ada tak kat sini negara kita, Malaysia yang tercinta. Okay. Dan saya difahamkan ada rakan kita daripada Indonesia untuk program ni. So Indonesia pun ada. Kita akan tengok siapa lebih banyak, Malaysia ke Indonesia. Okay. So Singapura pun ada. Yang ni yang berdekatan dengan kita lah, Thailand dan sebagainya. Okay. So saya pergi pada Asia Pasifik. Tada. Oh this one. Dia tak jam pula Okay. Ini antara sekolah-sekolah yang mendapat pengiktirafan sebagai Apple Distinguished School di Malaysia. Kita lebih ramai berbanding Indonesia. So, pada rakan-rakan di Indonesia, ini adalah masa anda untuk beat kami supaya ADS lebih banyaklah di sana. Okay? So, di Malaysia, daripada 7, kita ada 4 international school dan 3 government school. Okay? Kita ada College Tengku Kursia. Okay, sama juga College Tengku Kursia kali pertama mendapat ADS, sama macam kami 2017. Kemudian kami Maktab Rendah Sains Mara Taiping, Perak. Dan yang ketiga Sekolah Sri Putri Cyberjaya. Okay, ni 3 buah sekolah yang mendapat pengiktirafan. InsyaAllah coming soon 2022 akan bertambah lagi. Kita doakan sama-sama. Okay, bertambah dari sudut sekolah dan juga universiti. Sebab apa? Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, kalau kita tengok higher education, okay, saya tap higher education, di Malaysia kita masih belum ada lagi universiti ataupun fakulti yang mendapat pengiktirafan sebagai Apple Distinguished School. Jadi, pada semua pensyarah-pensyarah yang join sesi kita pada malam ini, ini adalah masa yang terbaik untuk anda semua mencipta sejarah. Okey, nanti adalah kat sini. Contoh bawah Thailand ni, Malaysia. University ... ataupun tak kisahlah College Politek Mara ke, College tak kisah di mana institusi anda. Okey, sebab apa Thailand pun dah ada. So sedangkan kita punya universiti semua dahsyat-dahsyat kan, UKM. Mana tahu satu hari nanti Fakulti Pendidikan UKM mendapat Apple Distinguished School. So tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah masa terbaik untuk anda mulakan strategi untuk menjadi Apple Distinguished School. Okay? Dan untuk pengetahuan semua, kami baru je renew license kami pada tahun 2021 yang baru ni. Okay. Sebab dia kena renew license 2017 sampai 2019 kami dapat 2 tahun. Lepas tu berlakunya pandemik COVID-19. So dia delay sikit permohonan tu untuk renew license tu. So dia sampai ke 2021 akhirnya kami kena renew license dan saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan flyers permohonan kami. Okay. Baik, saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah flyers permohonan kami yang kami submit pada pihak Apple
untuk bagi tahu apa yang kami telah lakukan sepanjang 2020 sampai 2021 lah. Okey, apa yang kita telah buat, apa yang kita telah lakukan. Oh, sebelum saya terlupa, tuan-tuan dan puan-puan mesti tertanya-tanya, apa kaitan Apple Teacher dengan Apple Distinguished School? Saya tunjuk balik, saya ke belakang sikit. Ini kaitan dia. Tuan-tuan dah mulakan langkah yang baik. Sebab ini adalah syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Apple untuk menjadi Apple Distinguished School. Okey. Tuan-tuan tengok ni point nombor 3, faculty proficiency with iPad or iMac. For K-12 schools, 75% of leadership and educators in the school must be recognized as an Apple teacher. 75% cikgu-cikgu. So cikgu-cikgu dah mulakan. So tunjukkan pada rakan-rakan yang lain di sekolah cikgu-cikgu, bawa mereka, ajak mereka sekali kenapa cikgu-cikgu gunakan iPad, tunjukkan hasil-hasil yang cikgu dah bangunkan supaya mereka tertarik. So bila mereka tertarik, cikgu tak susah untuk ajak mereka jadi Apple teacher. So nanti bila jadi Apple teacher, barulah cikgu boleh mohon. Bukan. Tak usah disambung hak tu. Okey. Soalan. Okey. Baik. 75% cikgu 75%. For higher education faculty, Apple teacher recognition is recommended. So dia tak samalah kat situ. Tapi di Taiping, alhamdulillah, kami telah mendapat 98.5% guru-guru kami sebagai Apple teacher. Kenapa bukan 100%? Sebab ada cikgu yang baru posting, yang baru masuk. So dia lambatlah sikit. Sebab dia masuk waktu-waktu COVID ni kan. So kita terganggu sikit lah kat situ. Okay. Kami ada 67 orang guru dan 560 orang pelajar. So, semua pelajar kami menggunakan one-to-one iPad program ataupun kita panggil BYOD, Bring Your Own Device. Dan semua guru-guru kami untuk basic penggunaan Pages, Keynote, Numbers, GarageBand, semua tu iMovie, mereka sangat menguasai. Okay. Dan ada juga rakan-rakan kami yang dia master dalam satu app sahaja. Dia boleh ajar rakan-rakan yang lain lah. So maksudnya mereka sangat menguasai technical iPad dan penggunaan iPad tu sendiri untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. So sama juga dengan cikgu-cikgu, tuan-tuan perempuan yang saya kasih sekalian. Tuan-tuan perempuan dah bermula, so teruskan. Apa yang rakan-rakan kita kongsi tadi berkaitan Apple Portfolio, teruskan. So dalam masa yang sama, perempuan tengah bangunkan kemahiran soft skill yang ada dalam diri tuan-tuan dan perempuan. Okay. Kemudian kami ada Mara Smart Studio. 2018 kami bangunkan 2017, hujung tahun 2017 kami bangunkan satu studio. Kemudian tergantung sekejap, kemudian berlaku pandemik, alhamdulillah kami dapat teruskan dan akhirnya studio kami sempurna dengan komplit lah. Okay, so ini gambar awal lah pada permulaannya. Dalam tu kita hanya gunakan semua Apple device, ekosistem Apple. ADS kan? So orang cakap macam, wih sombongnya semua guna Apple. Sebab kami ADS. So kami bukan sombong, kami kena pakai, kami nak tunjukkan the beauty of Apple ecosystem tu sendiri. Shoot guna iPhone, edit guna iPad. Okay, so benda tu tak jadi yang mustahil lah. Semuanya boleh kita buat. Dengan iPad, MacBook, dengan iPhone, semuanya kita boleh buat. Okay. Kemudian yang paling penting cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan semua adalah vision. So, tuan-tuan dan perempuan kena cari bagaimana untuk tuan-tuan dan perempuan integratekan visi yang sedia ada dengan Apple teknologi. Itu yang paling penting. Okay, supaya dia dapat selari lah. Okay. Kemudian, learning. Okay. Ini part learning ni untuk student. So kita kena pastikan pelajar-pelajar kita menguasai juga Apple device ni, iPad ni. So sebab kita dah minta mereka beli, kita pun dah beli. Harga iPad kita 1,000 dan ke atas. Ada yang 1,500, ada yang 2,000 lebih. So kita kena manfaatkan bersama dengan pelajar. Okay. So saya tunjukkan satu hasil. Dekat Taiping ni dia banyak kawasan-kawasan menarik. Contohnya Kilang Spitzer.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi kilang Spitzer, okay. So kami bawa pelajar-pelajar kami pergi ke kilang Spitzer, kemudian kami minta dia buat sesuatu. Dah tengok dah buat lawatan, kami minta dihasilkan animation based on apa yang mereka dah nampak, apa yang mereka dah ditunjukkan. Okey, so ni antara hasilnya lah. Okay, saya stop kat sini sebab saya just nak tunjukkan cikgu bagaimana pelajar kami mempunyai keupayaan ataupun skill yang sangat baik dalam menggunakan iPad. Dan cikgu-cikgu jangan terkejut, tuan-tuan dan puan-puan jangan terkejut kalau pelajar kita lebih hebat daripada kita. Sebab itulah mereka. Itu adalah dunia mereka. Dunia teknologi ni dunia mereka sebenarnya kan. Kita yang dah berumur ni masuk dalam dunia mereka. So kita kena belajar dengan lebih dalam lah. Okay. Kemudian learning kita fokus pada student. Maksudnya penguasaan student, macam mana dia bawakan penggunaan iPad dan sebagainya. Okay. Kemudian untuk teaching in action. Ini adalah fokus untuk guru. Bagaimana kita guru-guru, tuan-tuan dan puan-puan sebagai pensyarah, dekan, timbalan dekan, ketua-ketua jabatan, senior lecturer, macam mana tuan-tuan dan puan-puan menggunakan iPad tersebut. Okay. So, saya tunjukkan sikit bagaimana bila pandemik berlaku, COVID-19 ni berlaku, kita memanfaatkan kita punya iPad, kita punya studio. So kita tak adalah nak buat Google Meet, Zoom, Webex semata-mata. Kan? Macam mana kita face to face punya kelas. So dengan adanya iPad kita boleh buat video, content video. Ustaz Rifki dah tunjuk tadi. Macam mana nak buat guna Keynote, animasi menggunakan Keynote. Very powerful. Saya suka sangat pada Keynote. Sebab animasi dia sangat menarik. Walaupun tak setanding Upin Ipin, Ejen Ali, tapi itu adalah antara langkah awal cikgu. So cikgu boleh gunakan Keynote untuk buat animasi. Kemudian kita boleh gunakan clips. Sekarang dengan Reality Composer dah boleh buat AR. So iPad ni dia sangat membantu dan memudahkan. Okay. So saya tunjukkan cikgu bagaimana cikgu ni nama dia Wan Nur Syahira. Okay, dia mengajar subjek biologi. This one. Okay, structure of leaf. Sorry. Fully shoot in studio menggunakan iPhone dan diedit menggunakan iPad. Okay, saya play. Okay, ini dalam studio cikgu-cikgu. Ini semua dalam studio. Saya lajukan sikit. Saya nak tunjukkan macam mana cikgu ni dia nak, yelah pelajar dekat dekat rumah tak ada lab kan. So kita bawa. There are so many cells. Now, let's move on to a more easy and colourful pictures of the internal structure of a leaf. The topmost layer is the cuticle. Cuticle is a waxy, waterproof and transparent layers that okay. So daripada cikgu mengajar sesekali kita guna Google Meet, kita guna Zoom ataupun any platform, any online platform. Apa kata kita blended learning pula? Kita hasilkan konten, post dekat YouTube cikgu ke ataupun social media cikgu ke, ada Instagram. Ini pelajar-pelajar memang suka lah kan benda-benda macam ni kan. So kita buat and then kita share, minta diorang tengok. So diorang boleh tengok berulang kali. So dengan iPad yang kita ada, kita buat konten, hasilkan satu konten yang menarik macam ni. Kita bagi pada pelajar, kita pun dah tak perlu, orang cakap tak perlu nak pening kepala sebab bila masuk je kelas, kita boleh go lagi deeper. Kita boleh explain more deeper, more detail dengan pelajar. So pelajar akan jadi lebih menarik lah. Kan? Okay, ini contohlah cikgu yang dibangunkan oleh Cikgu Wan Syahira. Okay. So kat sini ada lagi lah beberapa contoh. Ini antara flyers yang kami hantar. Bukan antara, sorry. Ini flyers yang kami hantar kepada pihak Apple untuk permohonan kami kali kedua lah. Okay.
Dan seterusnya adalah saya nak tunjukkan sukses. Ini adalah evidence of success lah. Kita kenalah tunjukkan kejayaan kan, sebab guna iPad. So apa masalahnya? Apa yang you berjaya guna iPad? So kita tunjukkan untuk last year SPM daripada 53 buah maktab di seluruh Malaysia, kami mendapat nombor 3. Okey. Kami mendapat nombor 3 daripada keseluruhan. Apa yang ada pada pelajar kami? Pelajar kami ada extra skill penggunaan iPad. Mereka menguasai empower using of technology iPad. So itu yang ada pada pelajar kami. Sometimes cikgu-cikgu bila kita nak mula kan, mungkin akan ada lah di telinga cikgu-cikgu nanti, boleh ke iPad ni membantu pencapaian akademik dan sebagainya. Trust me cikgu, benda ini sangat membantu pelajar untuk memahamkan konsep pengajaran dan pembelajaran. So dia lagi mudah, dia lagi senang. Okey. Dan kami dah buktikan. Daripada 53 kami dapat nombor 3. Okey. Dan ini contoh lain juga. Okey, pertandingan STEM yang dianjurkan oleh pihak UKM. Okey. STEM UKM under Prof Dr. Sata kerjasama dengan Apple Professional Learning Malaysia. Alhamdulillah, pelajar kami mendapat nombor 1 daripada 100 penyertaan, 100 lebih, bukan 100 lebih penyertaan pelajar-pelajar sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Okey, maknanya pelajar-pelajar tu semua, apa yang saya suka dan apa yang saya bangga, semua pelajar-pelajar yang menyertai program STEM tersebut, mereka mampu menghasilkan AR, augmented reality, menggunakan aplikasi Reality Composer. Pada masa itu hanya ada 5 kali bengkel sahaja. Tapi hasil mereka sangat wow. Bila mereka present untuk final tu, semua 10 buah sekolah yang present tu memang sangat menarik. Idea mereka sangat cantik. Dan Alhamdulillah kami typing menanglah masa tu. Okay? Rezeki kami. Dan seterusnya, ini satu lagi projek kami yang berjaya. MARA MJSC Rex, MARA Junior Science College. Okay? Yang mana pelajar kami dah mula bangunkan augmented reality untuk belajar dalam masa yang sama bermain. So, pembelajaran kami more to gamification. So, pelajar pun tak boring lah. Dalam masa yang sama, pelajar dapat something. Sambil bermain, mereka dapat input yang sepatutnya. Okay. Dan yang terakhir, apa yang saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu adalah what's next. Okay. So, target kami untuk ADS, kami akan mengeluarkan 5 aplikasi menggunakan Xcode dan juga Swift UI. Okay, insyaAllah doakan kami. Okay, di MRSN Typing kita target next year kita akan dapat keluarkan, kita akan dapat produce 5 aplikasi dari mana sebenarnya kami dah start pun. Okay, bersama saya ada Cikgu Lutfi, Cikgu Bayu, kemudian Cikgu Syahrul Zaman, Cikgu Fizik dan adalah beberapa orang lain yang lain. Okay, untuk kami bantu pelajar-pelajar membangunkan aplikasi. So cikgu-cikgu dah mula. Okay, cikgu-cikgu dah mula dengan Apple Teacher. So jangan takut cikgu-cikgu, terus melangkah. Tunjukkan pada rakan-rakan rakan-rakan guru di sekolah cikgu, kenapa cikgu guna iPad, apa kelebihan iPad, apa yang menariknya iPad, dan akhirnya cikgu boleh sama-sama mengajak 3 kelompok utama, pengurusan, guru-guru dan juga pelajar. Okey. So 3 kelompok utama ini dia perlu tahu kenapa kita nak jadi ADS. Kalau ada guru-guru besar, pengetua, timbalan-timbalan pengetua dalam ni, you mesti ada, you must have clean and clear vision. So nanti senang you nak bawa anak-anak buah ke permohonan tersebut. So semua aktiviti cikgu boleh kaitkan ataupun cikgu boleh integrate dengan permohonan ADS tu nanti. Okey, baik. Saya rasa itu saja dari saya. Slide saya pun memang tak banyak. Okey, ini social media saya. Kalau cikgu-cikgu nak follow, boleh. Dekat situ saya ada kongsikan beberapa tips dan trik tentang iPad. Okey. Kemudian satu yang saya nak bagi hadiah pada cikgu-cikgu adalah this one. Okey, yang ini adalah aplikasi AR Maker, Augmented Reality AR Maker. Cikgu-cikgu boleh scan, kemudian nanti dekat bawah tu ada link. Di website tu ada satu link. Cikgu isi sikit dalam Google Form. Dan bila cikgu submit, akan keluar link untuk cikgu download tentang AR Maker. So, saya tunjukkan sedikit. Cikgu akan dapat this one. AR Maker manual. Okay. So,
cikgu-cikgu boleh gunakanlah untuk penggunaan sendiri kan. Tak ada masalah, dan untuk guna pelajar, no problem. Okay, so cikgu-cikgu teruskan selesaikan Apple Teacher dan juga Apple Portfolio guru-guru semua, completekan dia, dan seterusnya bawa rakan-rakan yang lain bersama dengan cikgu dan bawa sekolah cikgu untuk kita sama-sama memastikan kita boleh di Malaysia pendidikan kita setara dengan international. Seorang tak boleh nak memperlekehkan tentang pendidikan di Malaysia. Cikgu L, itu sahaja dari saya. Back to you. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Syukri di atas perkongsian yang sangat menarik. Itu yang tadi saya beritahu tadi. Okey. Perkongsian kita pada malam ni ekstra lah untuk anda semua, dan terima kasih kerana masih setia bersama kami. Jadi okey, jadi saya teruskanlah untuk kita pada malam ini. Yang ini adalah saya skip lah ini sebagai makluman apa yang ada dalam Delima. Sebenarnya anda boleh akses beberapa portal kita info, okey, tentang Apple in Education. Okey, dan ya, ini adalah untuk pautan bagi mereka yang baru join, yang tak pernah join lagi untuk grup Telegram. Kita ada menyediakan satu grup Telegram Become Apple Teacher, di mana kat situ kita bimbinglah anda boleh tanya Q&A macam mana macam mana nak ambil Apple Teacher, macam mana nak dapat badges dan sebagainya, macam mana nak go through kepada Apple Teacher Learning Center. So boleh tanya soal dalam tu, okey. Yang ini juga berkaitan dengan kita punya FB lah, Apple Learning Community Malaysia. Boleh scan ataupun boleh type je Apple Learning Community Malaysia di Facebook. Dan ini adalah grup Telegram untuk Mara, dan ini adalah grup Telegram untuk Apple Teacher Committee, yang mana dalam ni ramai guru-guru kita berkongsi lah tentang info teknologi Apple ecosystem untuk PDP. Dan ini juga info lah, APLM info Telegram. Okay. Dan saya akan kongsikan juga kepada anda attendance hari ini. Okay? Sebelum tu jangan lupa esok bersama dengan Cikgu El Gamilo untuk sesi yang terakhir, sesi keempat, bagaimana anda nak melengkapkan Apple Teacher Portfolio anda dan macam mana untuk dapat badges apply. Esok saya akan tunjuk step by step macam mana isi form, macam mana nak submission. InsyaAllah esok saya akan tunjukkan semua step-step tu. Okay? Dan ya, ini yang ditunggu-tunggu. Attendance untuk hari ini, sesi yang ketiga untuk Apple Teacher Portfolio. So anda boleh scan sekarang. Saya boleh copy lah kehadiran ni. Sekejap. Saya copy kehadiran ni, saya paste dekat chat. Okey. Kat chat pun ada attendance link. Okey, anda masukkan email anda dan masukkan kod program iaitu AEM-D0686E. Apa nama grup Telegram Telegram untuk Becoming Apple Teacher. Ya, this one. Scan. Saya copy link je. Okay. Ni untuk Becoming Apple Teacher. Okay, saya tunjuk sekali lagi untuk attendance pada hari ini. Okay, kalau anda dah scan, dah masuk, bagi siapa yang belum pernah masuk, okay, bagi yang newbies lah, yang first time join kita punya sesi, yang tak pernah attend, yang tidak pernah isi kehadiran ataupun yang belum lagi register, anda boleh kliklah kepada register a new members. Anda masukkan anda punya email, terutamanya kepada Cikgu KPM, sila menggunakan ID Delima anda. Kerana untuk makluman anda, kita pun dalam proses untuk mencari Delima Apple influencer. Jadi saya yakin anda yang dalam ni adalah antara kalangannya. Okay. Right. Sesi last kita akan group foto macam biasa. Untuk dokumentasi sikit untuk group foto, saya stop sharing dulu. Boleh tekan tudung sikit kan, nak touch-up sikit, nak
Nombor bicu. Tengah bicu, dia tak bicu. Tu buat apa? Nak nombor bicu sikit boleh, nak betul-betul tudung. Alright. Yang lain, betulkan kamera. Okay. So mana muka yang gelap tu sebenarnya cikgu boleh gunakan lighting sikit lah. Kalau apa, biasanya kadang-kadang saya boleh gunakan telefon. Kan, boleh gunakan telefon sebab tambahan sebagai dia punya flash tu kan. Sorry, dia punya torchlight kan, nak bagi cerah sikit. So kalau tidak, cikgu menghadaplah lampu. Okay, saya buka besar. Alright, yang buka kamera say hi sikit supaya gambar anda berada di page depan. Itu dia punya tips dan tricks dia lah. Macam mana nak pastikan muka anda berada di page depan. Buka mic sekejap, say hello ke. Kena cakap banyak lah ni. Okay, Kak Sari ada Terima kasih Kak Sari sebab join. Okay, ready? Saya akan ambil dulu yang first page. Page yang pertama. Smile, 3, 2, 1. Cikgu Aho, senyum. Thank you. The next page. Loading sekejap. Alright, ada cikgu. Cikgu tu lambai. Terima kasih cikgu. Next, ada lagi ni. 3, subhanallah. Ada yang boleh pas solat pun join kita Terharu betul lah. Okay, last page. Dr. Azwin. Sarif. Okay. Kita masih ada 100 lebih lagi dalam. Okay, kita ada 145. Okay. Thank you all. Kerana join sesi kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada presenter kita malam ni, Ustaz Faiz. Okay, kerana buat sharing lah kepada kita tentang explore. Jadi sebenarnya anda boleh mulakan lah. Okay, boleh mulakan. Bagi mereka yang belum dapat Apple Teacher Certificate, sebenarnya di situlah di mana bermulanya journey anda. Macam mana nak menggunakan iPad dengan optimize. Sebab dalam sekiranya anda menjawab soalan-soalan Apple Teacher itu, certificate tu, di mana di situ bagaimana anda nak enhancekan penggunaan iPad anda dari segi technical. Bila dah mahir technical, dah dapat certificate tu, dah ada skill technical, so boleh jump in kepada Apple Teacher Portfolio untuk anda hasilkan portfolio lah untuk dapatkan 9 badges supaya anda dapat melengkapkan dia punya circle sebagai Apple Teacher Portfolio. Right. So dari saya, Cikgu L, akan ribuan terima kasih kepada anda semua. Kami mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang sesi pada hari ini ada kekurangan dan kelemahan daripada pihak kami. Kami mohon jutaan kemaafan dan semoga perkongsian pada hari ini memberikan manfaat kepada anda lah. Jadi jangan lupa pada malam esok bersama dengan Cikgu L kerana beliau akan kongsikan, beliau tu pada kita sendiri mana saya akan kongsikan kepada anda macam mana nak submit Apple Teacher Portfolio tu. Saya akan tunjukkan step by step. Mungkin saya akan terangkanlah tentang apa itu integrasi untuk apply, integration untuk apply lesson. Saya akan tunjukkan yang 7 sampel di situ, 7 sampel dan macam mana nak isi untuk submission dan macam mana nak melengkapkan anda punya portfolio tu nanti. Okay? Pages. Jadi download siap-siap. Untuk esok download siap-siap. Kemudian kalau boleh nak try content tu pun boleh try siap-siap. Esok saya akan tunjuk step by step macam mana nak terus submit, nak dapat sekurang-kurangnya 1 badges dalam Apple Teacher Portfolio, insyaAllah. Right. Kalau tak ada soalan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat semua. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu L. Terima kasih semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syukri atas perkongsian ADS. Terima kasih semua. Sama L, terima kasih semua. Sama. Thanks Cik. Terima kasih. Sama. Thanks Zack. Macam sama je rak belakang putih tu. Cik Zack.
Weh. Rak tu nampak dari sisi tapi tengok daripada sisi tu macam sama. Kalau kau beli dekat IKEA, aku tak beli dekat IKEA, beli made in China. It's the same thing. Yang IKEA kat luar. Yang ini bukan, saya kat Shopee ya. Sama lah, tu kot kedai yang sama. Cikgu boleh endkan recording, cikgu. Okay, sorry. Kita Nasib nak baik cari Ustaz bagi tahu.